الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد لكماله سبحانك يا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى إني آمنت بربكم فاسمعون إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني وأعطنا محبتك ورحمتك ومغفرتك وعنايتك آمين ثم أما بعد. Pertama kali terima kasih pada Tuan Pengerusi majlis kita pada malam ini, iaitu Ustaz Zaidi, yang beliau kepada Tuan Imam Khatib Bilal, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, dan Al-Fadil Dr. Ibrahim Yanja, dan yang berhormat pimpinan-pimpinan masyarakat, Tok Menenebeh, Selawak Pucuai, Syaraba dan Poroso, yang dikasihi ayah-ayah dan ibu-ibu, muda dan mudi, adik-adik sepelajar setadika, pada umumnya hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah sama-sama kita puji Allah selalu dan banyak-banyak, dan sama-sama kita rafakkan, memanjatkan setinggi-tinggi syukur kita ke hadarat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan limpah kurnia hidayah, taufik, al-inayah, as-sakinah, Allah Ta'ala masih lagi panjang umur, sihat wal afiyah, dan Allah menentakkan iman yang ada dalam hati. Allah beri kekuatan di dalam diri kita boleh melakukan segala ta'ah, iaitu kita panggil at-taufiq, qudratun, kekuatan yang diberi oleh Allah di dalam tubuh, di diri kita ni, untuk beramal, untuk kita melakukan apa diperintah Allah. Itu taufiq. Bila mana perkara yang kita sebut saat ini sama ada kaitan dengan taufik, hidayah, iman, Islam, ada kita di dunia panjang umur pakarin ni, semua itu orang lain tak boleh beri. Itu semua pemberian Allah. Kalau kita panggil nikmat. Nikmat. Nikmat bahasa Arab, bahasa Melayu, perkara hak Tuhan beri, hak orang lain nak beri tak boleh. Maka bila mana kita sedar bahawasanya benda hak ada di diri kita saat ni adalah pemberian Allah, kita kena ingat budi, dia panggil. Bukan sekadar ingat balah jaksa. Itu ni kadang dengan orang, bukan makna nanti demo tu akik mutu tekah kita balik baru kita kenangkan budi. Demo holos kereh ya nak cucuk hokok daun tak boleh, kita berasa terus hutai budi dah. Nah, patah kalau orang hak ni tu pernah tolong kita dengan secara besar-besar, seperti mana tolong ibu getar tolong kita selamat daripada kemalangan, selamat kita daripada lemah, kita lagi-lagi terasa hutai budi besar dengan orang tu. Tu dengan orang sesama kita.
Adapun kita dengan Allah, Allahu Rabbi. Tak tahu kita nak sebut. Banyak lagi pula dah besar-besar saja Tuhan beri kita. Pertama kali daripada tak ada, Allah beri ada. Ada kita, Tuhan beri iman. Beri Islam. Yang bukan semua yang Allah beri iman dan Islam. Bukan semua. Cerita apa kata peksa ni. Dan kita selidiki ataupun kita kaji. Bukan semua umat manusia yang hidup sekarang ni beriman kepada Allah. Bukan semua. Manusia yang hidup sekarang ni lebih kurang hampir 8,000 atas. 8,000. Ataupun ada 5,000, 6,000 juta. Tapi bukan semua beriman kepada Allah. Hanya lebih kurang 1,000 juta lebih-lebih. Hampir 2,000 juta hak beriman kepada Allah. Maka dekat-dekat 2,000 juta tu, dalam orang jumlah 5-6,000 juta, kita tergulung di dalam orang yang dipilih oleh Allah, jadi orang yang beriman kepadanya. Kita kena berasa mujur. Kena berasa terpilih. Kerana hidayah milik Allah. Kepada siapa pun yang dia nak beri. Innaka la tahdi man ahbabta, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin Allah yahdi man yasha'. Sesungguhnya wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kamu tak boleh nak beri hidayah kepada siapa pun walaupun kamu kasih dan sayang. Akan tetapi hidayah itu adalah milik Allah. Ini kita kena sedar dan ingat selalu. Dan bukan sekadar sedar ingat, bahkan kita kena berasa besar sangat pemberian Allah kepada kita. Alhamdulillah, Allah pilih kita jadi orang beriman. Alhamdulillah, bukan sekadar beriman, boleh beramal. Boleh sembahyang 5 kali sehari, hak fardu. Puasa sebulan setahun, hak fardu. Zakat pun boleh keluar, hak fardu. Bukan sekadar hak fardu, kita boleh buat hak sunat. Tanda kasih dan sayangnya kita kepada Allah. Ini kita kena duk ingat semua. Alhamdulillah, malam ni saya dipilih oleh Allah, dijemput oleh Allah. Mari boleh buat hubung silaturrahim dengan orang kampung Tasu. Lama dah duduk dengan kampung ni. Lama dah. Besok mari di Ngabe, besok mari di Nabo. Besok mari dah. Tapi duduk lalu lah kat ni tau. Duduk lalu. Alhamdulillah malam ni kita boleh mari bersama di sini. Buat berkenalan, hubung silaturrahim. Dan kita berhimpun di dalam satu majlis, satu himpunan agaknya istimewa malam ni. Mudah-mudahan Allah menjadikan himpunan kita ini malam himpunan yang dirahmati oleh Allah. Allahumma ja'al jama'na hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadilah himpunan kami ini malam, jadilah himpunan yang dikasihi dan yang disayangi oleh kamu ya Allah. Alhamdulillah kita boleh bersama malam ni. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini termasuk juga di dalam Nabi kata rajulan tahaba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Dua laki-laki yang berhimpun kerana Allah. Himpun malam ni bukan kerana tujuan ni, kerana Allah. Kita nak dengar semata-mata perkara hak sakut dengan agama yang disuruh oleh Allah. Himpun kerana Allah. Setagi setelah daripada selesai masing-masing kita kelik pun kerana Allah. Maka bila kita duduk atas dasar tu, dasar kerana Allah, himpunan kita dan perpisahan kita, Nabi kata tergulung masuk di dalam sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan hak boleh duduk bawah teduh pada hari yang tidak ada teduh malaikat teduh arsyur rahman. Di sana panas, di sana panas. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkatkan majlis kita malam ni. Seperti mana yang selalu bila masuk bulan Rajab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa di zaman dulu kala, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, wi berkat hidup kita di dalam bulan Rajab. Berkat apa bahasa kita berkat? Kita sebut selalu berkat. Tok Guru tolonglah doa saya kata tupai berkat. Orang tanya, "Gapo nama berkat?" Berkatlah. Duk kata berkat, duk nak ke berkat. Gapo nama berkat? Berkat tu berkat. Dia nak jawab tak boleh tu kalau main je duk gitu tu. Kacau tekan pun balah beri. Gapo dia berkat? Ialah ziyadatul khair lil akhirah. Tambah baik dari jalan akhirat.
Dunia kita baik dah. Ning daripada kita beranak lahir mari ke dunia, ada ratik, siapa dia ratik di kalangan kita malam ni? Beranak-beranak akan luar wang dah. Ada baju dah tubuh. Ada gelemah dah tangan. Ada piyah serbai dah atas kepala. Ada selipar, ada kasut dah kaki. Ada. Lanjir berlaku. Apa makna lanjir? Pakai miskin dan sesak dedek. Orang sesak yang hidup dalam kampung kita, oh, ya itulah paling sesak kali susah kali dalam kampung kita. Ada baju, kain ada, basah dangan ada, robek-robek, sesak pun ada benda. Ada pun kita lahir mari di dunia, apa dekat tubuh badan kita? Ada apa perkara? Itu makna fakir, makna miskin kita waktu hidup mula-mula, waktu lahir mula-mula. Tapi sekarang apa yang Allah bagi kita? Bila tak habis. Cenduk hilal 3 ping duk cari tak temu cenduk. Banyaknya Allah bagi kita. Baju tak tahu apa lah. 2 utai mari, lebih lagi orang Tino Allah. Orang Tino juga ni bulan Rejab sudah dah 2 cuk nak anti nak raya. 2 cuk dah. Bulan Sabar kelipar pula nak malam. Oh ni molek gak beg tu. Hak ni dia jual murah je. Sama-sama kalau kedai lain 800, hak ni jadi 505 murah ni. Secuk pula jadi 3. Masuk awal Ramadan puak pula secuk. Pak dah. Malam raya lek-lek dak kata sudah dengan pak tu puak pula 5 cuk dah. Apa le mari ketak kalau mari boleh kecek mari kata badai-badai penuh dah re ketak dah kalau mari boleh kecek baju penuh. Apa nak royak? Allah beri keduniaan kita walipah ruah. Cuma kita pasal perangai tak cukup, bai'at tak cukup, nafsu tak cukup, rasa tak cukup situ. Kalau berbanding dengan kita baru lahir di dunia, oh tak tahu banyak mana dah Tuhan bagi kita. Tapi akhirat kita hak ni kena renung ni. Hak ni kita kena renung. Dari balik kita sampai hari ni katakanlah kalau umur 60, 70, banyak mana amalan kita. Kayak kita nak berjalan jauh di sana tu. Bukan sehari 2. Bukan sebulan, seminggu, setahun, 2 tahun. Ribuan tahun di sana. Dah tak kira lah kita nak berjalan yang gitu jauh. Ribuan tahun. Amalan ngok-ngek. Badai hak lepas hak fardunya tu ya. Ni soal ni bukan tanya orang sini. Amah diri. Tanya kepada saya sendiri. Dan mudah-mudahan ibu ayah di sini, saudara-saudari di sini boleh menupai ratik dengar bersama. Ke arti kata saya ni hawa pika duk di mulut bang kecek kemah dak. Longar apa demo kau. Dah cuma boleh kecek orang ni. Patut ada serbai bunyi nampak kemah gitu. Sama yo di segi amal dia. Bukan duk kata saya ni hebat lebih dak. Dak. Longar kelih-kelih juga. Ni perkara yang kita kena dengar semua. Alhamdulillah saya tanya untuk email di sini saat ni. Kita pergi di mana kita kena cek juga kamu orang sini pasal mana kerja gapo lah mana pengajian minggu ada kedok gitu gini kena tanya supaya nak pergi kena dengan alu kita mari tepi patah hidup kecek ha motong gelak gelemak hidup royak ha soh bisa motong ha nebah ha derah tak leh ya kena kecek hanya nak sutung duduk tepi ni baru masuk alu. Kena kecek ha perahu, kena kecek ha muka hanya ni kena lock Apa tanya Tok Emil ni kata di sini ada orang ngajar ke tak? Tok Emil kata ada. Kalau kira dalam minggu tu 5 hari 5 malam. Mana ada 5 hari lah dalam seminggu mengajar. Sama ada malam Jumaatnya, hari Jumaatnya, balasahnya dan ada majlis orang wanita. Masya-Allah. Di zaman kita lah ni hebat orang wanita di segi pelajaran majlis dia. Saya duduk di Padang Besar. Supaya tu juga. Ada majlis orang wanita. Majlis qiraat. Belajar Quran. Orang tua lapis mak cik, mak dong, mak long, mak teh. Akak gitu betul baca dah lah masa muda, masa gapo tak ada lah. Kan masa umur 15, 16 tu tak ada nak mengaji Quran. Ngaji sekolah tu mengaji je lah. Ngaji sekolah setara mana sangat hak lepas-lepas hak fardu'ain. Untuk nak amal, untuk nak bawa, untuk nak jadi bekal tak ada. Bila mana duk lepas bila berlaki berumah gitu gini tu tak ada dah. Cara kau laki, cara kau anak, cara kau 2, 3, 4 orang gitu gini.
Awak kata ketua-ketua Kediri ni lah umur 60, 70, ujungnya tu taruh lagi umur, panjang lagi umur. Boleh ambil masa-masa tu. Masa tak ada kerja, tak ada urusan, tak kalau sibuk, ambil masa peluang dengan mengaji, belajar betul baca. Ini dia. Ujung. Lalu tu tempat kita duduk tanya-tanya, kau lah lebih kurang tu email di sini, pelajaran lagu mana, mengaji minggu ada majlis, ada apa. Email kata ada lah. Malam Jumaat, hari Jumaat, ada di Balasah, adalah majlis-majlis. Alhamdulillah. Kerana majlis ada di kampung mana tak ada majlis ilmu, kampung tu gelap. Gelap kampung tu. Sekalipun pelita penuh di tepi batas, tapi pada hukum, pada kira di bilik gelap. Ulama kata ad-dunya kulluha zulmah. Dunia ni pada umumnya gelap. Illa man fi majalisil ilmi, majalisil zikri. Mereka yang berada di dalam majlis ilmu, majlis berzikir. Dari majlis zikir, majlis ilmu itulah mencerahkan jalan ni akhirat dia. Di situ dia boleh beza di antara halal dan haram, sah dan batal. Syarat hak ni rukun. Hak ni perkara yang menyebabkan rosak amalan dia, iaitu dengan sebab ujub, riak, takabbur. Dia boleh tahu dia ada majlis ilmu ni. Ada main gi mari duk kat atas batas, main kat atas berau menyandak sutung kita tak ada biasa berdengar. Mana nak boleh biasa? Cerita orang ngai, 3 orang. Dalam ayah pun orang mengaji juga zaman hari tu. Lepas tu lepas dah tu tak ada mengaji. Ngai tu tubik di laut 12 kan. Gitu dak orang panggil laut. Laut dalai hok tak nampak tebing orang panggil laut 12 dak. Laut 12, laut 20. Dalai laut kaki dia dak. Tengah-tengah duk mengai tu, hak ni tengok je tu masuk dah ngorek ni. Atas hari gelap, maya ngorek. Maya atas perahu 3 orang. Tengah-tengah duk maya atas perahu, hak jadi takmir tu Allahu akbar. Makmum lelaki 3 orang Allahu akbar sama. Bawa mari berapa ni tengah duk maya golek ke ikan je makan biar orang ber. Ikan ni pun ambo. Ikan bernama. Kau tak ber tak di, kau tak maya tak di, tak ada nak makan mana. Tak ada makan upah. Bom maya bunyi kok. Ikan duk tarik ngai. Makmum seorang lelaki makan dah. Hak tepi dia tu, hai, orang tak kecek bias maya. Orang tak kecek bias maya. Hak seorang lagi, dua-dua orang batal belakang. Apa nama dah kecek dah semaya. Tu email bila dengar tu, tak email tu, ku seorang tak batal. Habis pak-pak batal. Dah apa boleh jadi gitu? Jawabnya saat ni, tidak ada dalam majlis ilmu. Dia tak boleh tahu perkara yang merosakkan sembahyangnya. Itu dia. Gelak ke panggil. Tu. Tak ada nak masuk lagi ni, baru duduk tabuh. Sampai belah minit. Amba tak anjay lah ni, kerana tadi kita bersama pula dah dengan Dr. Hein kita dah. InsyaAllah. Lalu tu kita masuk di dalam bahasa cerita kita, kerana nak dengar cerita Isra' Mi'raj. Sebenarnya cerita Isra' Mi'raj ni, kita duk dengar anak-anak tahu. Bila masuk bulan Rejab, bahkan di zaman dulu-dulu lagi. Di zaman saya budak-budak dulu dengar dah cerita. Cerita Nabi kita berjalan malam daripada Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Dari Masjid Aqsa lepas daripada langit yang ke-7. Hingga sampai Sidratul Muntaha. Habis cakap duk dengar cerita yang sama ya. Cerita yang sama. Tak ada lah kata tahun baru ni Nabi kita tak ada jalan Masjid Haram Aqsa dah weh. Nabi kita jalan daripada Kuala Lumpur pergi ke Singapura. Tak ada. Cerita yang sama ya. Tetapi nak royak hebatnya ilmu Allah. Sekalipun cerita yang sama, tetapi tiap-tiap tahun kita dapat pelajaran tidak sama. Beza pelajaran dia. Bebas lagi kita dengar ustaz ni gini, dengar baba ni gini. Sama cerita yang sama, tapi kita dapat pelajaran, dapat ilmu, ibrah. Boleh kita buat mikir dan boleh kita buat sedikit amalan di dalam hidup hari-hari kita. Dapat beza. Itulah malam ni saya nak cerita dengan satu persatu, tidak ada kemampuan. Tahu? Panjang lebar. Kerana kalau 2 jam, 3 jam tak selesai cerita ni, panjang. Cuma ambil pelajaran saja. Orang panggil ambil hikmah. Di dalam perjalanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hikmah apa yang kita boleh ambil? Pertama sekali ulama kata di dalam pelajaran Nabi kita, dalam perjalanan dia tu, ialah hemah Rasulullah.
sallallahu alaihi wasallam. Sangat-sangat tinggi hemah dia. Dan Rasulullah tak pernah putus harapan dari rahmat Allah. Kita bila dengar pelajaran, dengar cerita ni, ada masuk dalam hati kita. Ada ke apa? Ada kata kita walau bagaimanapun diuji, walau bagaimanapun susah payah masalah dalam hidup, tapi kita dengar cerita Nabi, kita tak akan putus harapan. Hemah kita tak akan kurang kerana kita tengok Nabi kita. Pada tahun tersebut, tahun berlaku istiwa ni, Nabi kita kehilangan dua orang kekasihnya. Dua orang payung besar, kita panggil mudah-mudah. Abu Talib, pak daga Nabi kita. Duk tupai selama kini orang kafir musyrikin nak buat lebih kurang, nak katak, nak tibuk, nak alih. Duk dekat di datuk tu. Orang kafir pun kita bertemu dengan Nabi kita nak pergi tapak. Datuk tu ada. Aku serabut lalu atau datuk tu ada nak tapak dia. Tak wani nak buat, Abu Talib dah. Nak buat lebih kurang lah, nak buat lebih kurang, nak tolak, nak enyek dah alih. Abu Talib dah. Lekat dia Abu Talib. Kerana orang bakar koreh ni, jangan main. Jangan buat lebih kurang kalau bakar koreh. Kalau buat lebih kurang dia mau cari, walaupun duk lalu bewak kali pun. Dia biasa rasa orang Arab ni orang kasih kepada waris. Orang kasih kepada adik-beradik keturunan, walaupun bukan pesen sama yang sama tulah pun bila sabut atau adik-beradik, ada membela. Tu Abu Talib meninggal pada tahun tersebut. Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Siti Khadijah ni ialah orang yang mententeramkan hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita kelik daripada dakwah di sana, dakwah di luar rumah. Letih-letih siapa di rumah, disambut dengan sambut yang sangat-sangat istimewa oleh Siti Khadijah. Sambut di pintu, sambut dengan sambut terbaik, kecek dengan berala. Cadai makan ni, cadai siap pegang apa nama, menyebabkan hati Rasulullah selalu berasa rehat bila mana klik kembali rumah. Disambut oleh Siti Khadijah. Cerita masa Nabi kita terima wahyu mula, kau malaikat Jibril turun peluk Rasulullah, Iqra. Nabi jawab, ma ana biqari'in. Waktu tu Nabi turun daripada gua Hira, daripada gua Jabal Nur, turun dengan getah bergunyuk kerana tak pernah jumpa makhluk ini seumur hidup dia. Siapa di rumah Nabi kata zammiluni, bahasa kita selimutlah aku, kerana aku sangat-sangat kakuk, tak bisa jumpa makhluk pelik. Getah bergunyuk Rasulullah. Siapa dia yang selimut Nabi? Siti Khadijah. Selimut Nabi bukan selimut saja, bisik di telinga, wahai suamiku, kau orang baik, kamu orang baik, kamu tak pernah menyakiti orang, tak pernah buat penyakit kepada orang, tak pernah buat susah ke orang. Kalau hak kamu jumpa pada malam ni mungkinlah benda yang baik bagi kamu. Tu Siti Khadijah. Ada lah kata, duk molek-molek kampung, duk bukit, dak pasal-pasal. Ada. Kalau kena kita, boleh jadi kena buah tu maknanya. Duk kampung molek-molek, duk maya Jumaat, masa serabut tu kan, duk bukit tapa pula. Duk boleh 2 minggu, kelik mari pucat kelak. Ketah bergunyuk. Suruh bini peluk, suruh bini selimut. Limutlah. Kena usik di hatu lagi. Bininya selimut, ya saya kat kita tau. Ya saya kat ya selimut kita. Nah, ya selimut tak okey, nak buat lebih kurang ya selimut juga. Tapi ya bisik di telinga kita tak samalah dengan Siti Khadijah bisik tadi. Siti Khadijah bisik mana tak apa abai orang baik, abai tak usah buat nyanyi kat orang, tak usah sukanak kat orang. Ada pembini kita bisik, duk molek-molek kampung nak pergi duk bukit sangat, tak mikno, kena buah tu kita maknya. Baik tu. Tu dia. Nak royak Siti Khadijah. Begitu buat kepada Rasulullah. Harta dia semua di dalam milik dia habis untuk Nabi kita dakwah. Siti Khadijah ni masuk dalam orang yang ranking nombor 3 kaya dalam Mekah. Nombor 3. Bukan orang calai-calai, bukan orang biasa dak. Orang kaya lah, orang sedagang. Tapi semua harta dia dibelanja ataupun digerbek untuk Islam. Masya Allah, tabarakallah. Tiba-tiba pada tahun tersebut meninggal 2 orang. Anggap ulama digelar pada tahun tu Amu Huznin, tahun kesedihan.
pihan kuam sok sau. Sedih. Yalah. Ada kata kita pun juga no. Kita pun sama juga hari apa ni ayah hak kita duk tupai selama kening, kakak kita ke pok darah kita tinggal gitu gini. Kau hasa ada dia mau buat lebih kurang tak boleh, dia mau nyanyi tak boleh, nak kata huduh tak boleh, tak boleh buat. Bila tak ada dia, mutaitik juga. Nah, Rasulullah pun pening jugalah. Tetapi jiwa Rasulullah ni bukan jiwa yang mudah lelah. Bukan jiwa yang mudah letak. Setelah kewafatan dua-dua orang, Abu Talib, pak dara Nabi kita dengan Siti Khadijah, tak butuh harapan. Dalil mana kata Nabi tak butuh harapan, Nabi kita tidak habis semangat? Tu pergi jalan lagi Taif. Bukan dekat-dekat, bukan sini kita ni Taif. Nah, 140 kilo jarak perjalanan yang amat jauh. Jauh. Pergi bukan dengan kereta begitu. Kita mari kereta ni. Ada pun bunyi kata jauh, ayah main mari mana? Pada besar. Oh, jauh sangat. Mari kereta. Orang bawa wik dah tu. Nabi berjalan kaki, ni kena bubuh dalam hati kita. Nak royak jiwa Rasulullah, semangat dia, tujuan besar kali nak sampaikan al-Islam, nak sampaikan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kepada kita ni. Oh, hitam mata dah lain. Nak siapa aku tu? Siapa begitu? Kalau kata kena kita ayah main, kita ni Kampung Tasu ni, jadi nak jemput ayah main boleh tak mari ceramah di Kampung Tasu? InsyaAllah boleh. Hari gapo tu? Hari gapo? Hari Senin malam Selasa. Oh, insyaAllah boleh, tapi syarat lah jangan mari buat kereta ayah main, mari jalan kaki. Berkali rumah situ lah terus samanya. Ke mana jalan kaki? Beratus-ratus kali dak dah pakai tak ada weh mula nanti lepas bah. Weh lalu dah. Dak juga. Tapi Rasulullah nak royak jiwa dia. Tinggi. Tak halah. Kalau ikut orang hak meninggal dua-dua tu Siti Khadijah dengan Abu Talib dah. Jiwa lah kalau ngikutlah jiwa kita halah kerana tak tahu dah habis mangat. Kalau boleh lah. Tak saya dah weh jadi Nabi Rasul minta lah itu tapi Nabi kita dak. Gitu tak dah. Tak halah. Tak halah. Lawai lah kita panggil, lawai. Gi siapa di Taif dengan penuh harapan bahawa orang Taif itu terima Islam. Tetapi cerita yang kita selalu dengar orang Taif terima Nabi dengan apa? Bukan dengan tala'al badru alaina. Tak sama dengan orang Madinah terima. Terima dengan batu, kayu, dengan najis-najis. Rambak Nabi kita tubik daripada Taif. Pada tu adakah Nabi kita putus harapan habis semangat? Dah. Ni nak royak jiwa tinggal ni pelajaran pertama. Daripada cerita Isra' Mi'raj pelajaran kita ambil malam ni pertama, jangan putus harapan. Jangan habis semangat di dalam hal kita menjadikan hamba Allah. Di dalam kita menjadikan seorang muslim, seorang mukmin, jangan putus harapan, jangan habis semangat. Teruskanlah kita berjuangan. Terus jual. Di dalam hati kita ni ada musuh yang paling ketat, musuh yang paling dekat kali, iaitu nafsu. Nabi sebut di dalam satu ketika, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita kelik daripada jihad peperangan yang amat kecil kepada peperangan yang amat besar. Sahabat heran, ya Rasulullah, di antara kami saat ni ada mati di dalam medan peperangan, ada yang luka parah, ada yang putus tangan, ada yang putus linga. Sedekah gitu beratnya, apa mati gitu banyak, pak luka, pak cedera, kamu kata jihad kecil. Kita sedang kembali kepada jihad yang amat besar. Kecil lagi ke saat ni ya Rasulullah, pak mati gitu lalu. Rasulullah kecil lagi. Dah hak besar ke apa nama? Jihadun nafsu. Melawan dengan nafsu. Ada di dalam hati-hati kita masing-masing. Nafsu. Oh Allah, ni tu nak boleh benar dia bukan keseni. Nak boleh peranak ke dia tu bukan keseni. Nafsu ni dialah ada beberapa nama. Ulama tasawuf dia beri nama pada nafsu.
Nafsu hak selalu hajak kita buat jahat nama nafsu ammarah. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu ni selalulah dia hajak kita buat jahat. Kalau bak maya tak sewi maya, kalau puasa tak sewi puasa, kalau bak minum arak gitu gini ya suruh minum. Kalau bak tino gini ya suruh zina, suruh judi, suruh segala-gala benda hak dilarang. Kalau hak disuruh, kalau hak wajib ya suruh tinggal. Tu nafsu amarah. Bila lah kita duk didik, kita duk ngaji, kita duk berdengar untuk duk baiki diri, bawa lama kelama berasa sedar agak diri muka tua dah katik umur pun banyak dah, anak pun ramai dah, besar-besar belakang dah jemari agak fikir dalam hati kita, aku ni banyak dah umur, anak pun ramai dah. Bilanya nak tinggal hak benda tak baik ni, bilalah nak bergaduh-bergaduh, bila katik nak semaya jemari terasa nak buat baik, rasa duk dengar sikit-sikit. Maka lagu tu panggil nafsu lawamah. Nafsu lagi tapi lawamah. Apa pasal kita lawamah? Lawamah pasal kita mencelo-celo. Celo siapa? Celo diri sendiri. Kacau tua-tua ke diri duk nak lagi pasal tak baik ni. Umur banyak dah, tak boleh lagi maya sijik, maya Jumaat. Ya marah siapa? Marah kepada diri sendiri. Nafsu lawamah panggil. Yang ketiga panggil nafsu mulhimah. Mulhimah ni selalu mari terasa di dalam hati kita nak buat baik. Nak malam-malam mula baca Quran masuk bulan Rejab dah ni, nak habis dah bulan Rejab. Gigi kita nak istiqamah di bulan Syaban supaya bulan Ramadan kita boleh baca sejuh sehari. Bila habis bulan Ramadan kita boleh khatam Quran dalam bulan Ramadan. Perasaan baik, berasa nak baca Quran, berasa nak berzikir, berasa nak selawat, berasa nak sedekah. Mari segala-gala kebaikan hak nak buat hari tu, orang panggil nafsu mulhimah. Perasaan nak buat baik, ilham daripada malaikat. Cuma ilham saja, bukannya semua kita boleh buat. Mari sedap saja, rasa nak buat apa-apa ya tak boleh buat. Itu panggil nafsu mulhimah. Dan yang ketiga hak ni, hak Allah panggil masuk di dalam syurga. Nama gapo? Nafsul mutmainnah. Mutmainnah nafsu selalu buat baik. Hajak buat baik dan boleh buat baik dan istiqamah di atas kebaikan. Namanya nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah ajak masuk dalam syurga. Nafsu mutmainnah. Dah kita kalau pilih 2 3 4 ni, saat ni sudah walahan nafsu bukan 3 ni 4 ni ya. 7 semua nafsu. Bila hak 4 ni kita duduk hak kelas mana weh? Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Kira 4 sudahlah. Lawamah ke, amarah ke, lawamah ke, mulhimah ke, mutmainnah. Allahu Rabbi. Tahulah, tepuk dada tanya hati masing-masing. Jangan jawab sini punah rekan. Jawab sore tadi balik rumah. Tepuk dada tanya aku duk hak mana weh, hak sebut saat ni. Kelas 1, 2, 3 ke 4. Katakanlah duk kelas 1 lagi, banyaknya buat maksiat. Perkara hak disuruh, banyaknya tak boleh buat lagi. Pekilah. Nak peki kau mana? Okey, nak peki kau duk tangusung. Kau pergi kubur. Habis masa dah. Habis masa peki dah bila dibuku oleh orang. Bila dingusung mari di masjid. Musung siapa di tanah berkubur masa tu habis dah. Nabi sebut dalam suatu hadis, iza wudi'atil janazati ala a'nakihi, bila mana jenazah di atas tekak, mana pun atas ngusung bila mayat tu duduk atas ngusung untuk bawa pergi di tanah perkuburan, mayat itu akan berkata, bertutur, bercakap. Qalat, Nabi kata, in kanat salihatan, bila mayat tu mayat baik berjuruh, mana pun baik berjuruh, mayat tak tinggal 5 kali sehari. Bukan semaya seorang diri di rumah dak, maya Jumaat. Lambat bunyi untuk bila kata hayya 'alas salah. Siapa dah cengok. Mana sijik semualah nak waktu. Juruh. Semaya Jumaat, puasa bukan hak Ramadan dak, bukan ada puasa sunat khamis, puasa sunat. Sedekah selalu istiqamah. Mulut baik berjuru, tak pernah ngata, tak pernah menyaci, tak pernah pelagau orang. Baik. Comel. Masa yang hidup di dunia hari tu orang baik. Jaga solat, jaga waktu, jaga aurat, jaga maknanya segala-gala benda-benda yang tak baik ia tak buat.
Orang tak pernah sakit hati melalui mulut dia. Beretai pula dah, bayar cepat, bayar mengikut janji, tak biasa mungkin janji. Okey baik. Kalaulah banyak di atas ngusung tu, Nabi kata banyak yang baik. Hanya akan kata qaddimuni, qaddimuni. Bahasa kita gapo qaddimuni? Jalan cepat, jalan cepat. Orang ngusung, jalan cepat, jalan cepat. Banyak kata jalan cepat. Dah hendak jalan cepat nu, dalam perkuburan duk tunggu, dalam alam barzak duk tunggu macam-macam nikmat. Macam-macam nikmat. Sedap dah belah-belah. Galak serenok dah. Nak pergi tempat galak, nak pergi tempat serenok, kerana banyaknya dia buat kebaikan waktu dia hidup. Kemudian Nabi kata, wa in kanat ghaira zalika, sekiranya mayat hak atas ngusung tengah duk usung di kubur tu, waktu hidup di dunia hari tu mayat bel berkedak. Jemaah tu pun dia buat celuk-celuk Jumaat. Mari ratik, dak ratik. Mari ratik, dak ratik. Engkau siapa tu email nak perakat, tu email kata siapa dia mari mak, tak mari jemaah, tak cukup 3 kali, kita tak mayat. Kita tak semandi mayat. Baru nampak mari. Tu pun mari masuk kat kolah orang tidur. Orang tidur jerit. Wih! Orang tidur kata, "Pia ni mari kat ni kita dak mayat." Silap masuk. Silap masuk sebelah orang tidur. Pasal tak esok mari. Masa hidup di dunia hari tu tak maya, duduk dalam deraka, duduk dalam maksiat, dalam benda-benda hak terpacak muka aja. Mulut jahat tak patut. Mengata kat orang nuduh gitu guning beretai tak bayar. Allahu Rabbi. Banyak benda tak molek. Bila banyak benda tak molek, mayat hak duk tahan usung nak pergi kubur tu, ayat atakana, ya wailah. Pasal kita celaka dah aku hari ni. Berat dah aku hari ni. Siap dah aku hari ni. Aina tazhabu Nabi, mu nak bagi ku ke mana ni? Weh, buat ngusung weh. Janganlah aku teruk dah nak gapo duk tunggu tak tahu dalam liar tu. Dalam lubang kubur gapo nama dak ada, tak tahu ada dengan ular, ada dengan kalau api dah mari belah-belah hipik tai pertuk. Soal kawan akhir pun akan ditanyakan, disoalkan di Allah Rabbi. Gitu. Ni kita nak lari tak lepas semua kena jumpa berlaku. Walaupun mati di dalam laut, mati dalam perut rimau, mati dalam perut gajah, dalam perut boyo. Acur lebunya makan dia apinya, tindih di kereta apinya menjadi gapo pun. Hidup kita mesti hidup di alam barzakh. Sekarang ni abang kita duk berjalan akhirat ke apa tu? Nak buat tadika ke pondok ke masjid ke apa nama? Nampak dah hola. Ke bagi khepuk. Dah betul. Tak kita tanya bukan gapo, bukan nak tahu gitu gini. Pasal pernah kita pergi ceramah di satu tempat, tengah kita duduk ceramah, nak buat gapo kan? Kat tadika. Kalau tadika dah. Halo? Tu nak tu ya. Tak sahih juga. Nah, tadika dah. Pasal kita tak mau tanya awal. Gini habis tanya tu bukannya bergapo. Besok duduk tengah-tengah ceramah dia bawa ting masuk duk kutik kita. Bawa tak tahu kan? Apa nama pun sudah tagi raik. Ya sedih habis kita beringat, laki ni beringat. Kena liar kat kita ni pun. Nah, demo liar kita kena liar lagi. Baru tak buat nyanyi demo. Tak apa bila kita boleh hawak tadika kita boleh sokong ni. Bakak bubuh ni. Bubuh 20, 30, nah 100 kau molek. Kerana menjadikan jariah harta kita beri malam ni. Bubuh. Pada malam Isra' Mi'raj tu, tengah-tengah Nabi kita di dalam perjalanan di atas Buraq. Nabi kita selalu di satu padang yang amat luas. Padang luas. Tiba-tiba perhati dengan halusi di dalam padang luas rupa-rupanya adalah perhomoan. Orang duk buat benda. Ada riwayat lain orang tanah itu. Tanah gandum. Tanah gandum tengah duk kutik hasilnya. Duk kutik mana duk ngetel lah tak. Kalau zaman dulu kak, kita budak-budak duduk kok benda kok. Kutik ngetel. Tiba-tiba Nabi kita perhati perkara yang sangat-sangat pelik. Iaitu setelah daripada ngetel paling lek belakang tumbuh dan bunga siap dengan buah dan berlipat-lipat kali ganda lebih lebat daripada yang lalu. Nabi tanya malaikat Jibril, gambaran ni gapo mano ni, gapo makna ni gambaran. Orang tengah duk ngetel siap dengan bunga buah pula walah baru ngetel saat ni. Katanya malaikat Jibril sebagai jawapan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah amalan umatmu wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Amalan umatmu yang buat jariah, ada kata orang buat pada jalan Allah.
Sama ada dia guna tubuh badan, dia guna fikiran, dia guna harta benda, dia guna pangkat dia untuk gerbang pada jalan Allah fi sabilillah, Allah akan balas berapa kali ganda. Siapa 700 kali ganda Allah sebut dalam Quran. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang guna harta benda, jiwa raga, fikiran ataupun pangkat dia untuk fi sabilillah. Orang ni Allah buat perumpamaan seperti mana dia ambil satu biji benih, tanah bijian itu tumbuh mari 7 dahan, dan setiap-tiap dahan itu ada 1 buah. Arti kata sekali satu yang kita longtung, satu yang kita turun modal, Allah balas 700. Tuhan ni bila dia balas kepada hamba tak biasa sama tu. Tak biasa sama tu, tak sebab kita. Kalau kita padah pulut orang dia mau makan pulut satu, kita pun satu tek. Itu kita dah. Mana dia mau makan nyat kita nyata. Tak kena lebih baik. Adapun Allah dengan hamba dia, paling tak ada paling kurang 10 ganda. Likulli hasanat falahu 10 amsal. Setiap kebaikan paling tak ada paling kurang 10 balasan. Adapun kali kita derma khairah ni, kena buat tadika ni 700 tu hai balas. Oh, Ustaz Meh tak bayar awal-awal. Kalau bayar awal kita cari banyak malah. Duit tak lekat sama tu. Jadi kena duk bayar awal sama duk tahu dah kata nak mari pak ceramah tadi kita ada kutip khairah kena cedeklah. Kalau katakanlah malam ni lupa tak tahu kata ada kok kutip khairah nak buat tadika kampung kita, mari besok. Tak email weh, hak malam ni, hak ayah main ceramah malam ni, kita tak ada buat duit semalam. Ni kita nak beri, dabar. Hak malam ni kata nak beri 20 je, beri 100 dah pagi ni. Besok ni. Mudah-mudahan duit hak kita beri malam ni jadi jariah. Oh, jadi jariah ke Allah. Mati dah, masuk dah di dalam kubur, tapi amalan tak mati, Nabi kata. Iza matal insan inqata'a amaluhu, bila mati manusia putus habis amalan illa min salasin. Malaikat 3 amal ni tak mati tak putus. Pertama Nabi sebut apa? Sedekah lalu dah. Sedekah lalu dah. Walaha yang kedua boleh gak sebut ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaat. Boleh juga sebut waladin salihin yad'u lah, anak baik juruh yang selalu memohon doa kepadanya. Boleh sebut di awal-awal. Tapi apa Nabi pilih? Sedekah. Kerana sedekah sangat mudah. Tak banyak syarat. Nak sedekah kena ada dak MIA, dak payah. Kena ngadak dak kiblat, dak juga. Nak tutup dak aurat, dak payah. Dak lah jambai bela-bela lanje, dekah dalam online. Teng masuk. Nabi nampak gambar kata perkara yang amat mudah. Ada pun nak ilmu yang tafa'u bih, akan masa lama. Nak boleh ilmu satu benda susah. Nak manfaat ilmu payah pula. Ilmu ni nak boleh baca, nak boleh mengajar ke orang ni. Ada 10 tahun. Saya lah bukan nak royak begitu begini nak menunjuk apa nama dak pengalaman dan nak royak latar belakang sedikit. Pelajar ilmu tak banyak. Lebih kurang dalam 17 tahun, dekat-dekat 20 tahun. Lebih kurang. Masuk dalam sedikit. Orang dulu ngaji 30 tahun. 40 tahun. Tanya doktor kita, ngaji berapa lama mana? 30-40 tahun belajar. Lah ni duk ngaji ke doktor? Tak habis ngaji. Belajar semata. Mana nak raya apa? Menambah ilmu. Nak boleh manfaat, nak boleh apa? Pakai masa yang lama. Puluh-puluh dah kena menghadapi dengan bersungguh-sungguh. Bukan lebih-lebih kurang. Bukan main ngaji gi atik dak atik, masuk atik dak. Tak boleh ilmu. Payah nak raya payah. Pakai masa lama, masa panjang bersungguh-sungguh. Anak yang berjuruh, yang selalu memohon doa kepada ibu ayah, anak soleh panggil. Bukan nak boleh anak soleh tau. Nak boleh beranak tu susah dah. Kata pena lagi duk cari bomo, wanu yang kawan ni nikah 14 tahun dah tak boleh anak. Masuk bomo hospital, buat dah bomo kapung, cari dah. Hari tu pergi makan akar kayu, 3 beseng akar kayu dah tak tahu apa nama. Malah nak pergi cari bomo tu. Nak ke anak. Bukannya seni. Tiba-tiba boleh anak, nak boleh besar, susah cak besar. Besar nak boleh jadi molek, nak boleh berjuruh gitu gini. Oh, tahu ahtu pondok, ahtu sekolah. Anak royak bukannya seni, anak soleh. Anak saleh ramah. Ahtu ramah tu berdera-berdera yang tu. Duk akik tayar, duk gi mari tu.
Atau anak mak ada salah wala ni siap aku. Minta maaf balik. Contoh saja dah, contoh saja. Nak royak payah anak soleh yad'u lahu tu. Ada pun sedekah mudah dak. Habis Nabi kita betul awal-awal kali. Buat-buatlah malam ni jadi kita nak royak kelebihan. Kerana malam tersebut Nabi kita berjalan malam Isra' Mi'raj, Nabi tengok gambar orang yang buat amalan itu. Dan Allah balas berapa kali ganda, berlipat-lipat kali ganda. Hikmah pertama tadi, jangan putus harapan daripada rahmat Allah. Hikmah yang kedua ialah kita buatlah kebajikan. Harta kita ada, buatlah harta kita. Tak ada harta, kita ada pemikiran. Tolong agama Allah melalui pemikiran. Kita ni mikir benar sikit, tapi kita ada thumbnail lah. Contoh kata kita ada lah thumbnail, boleh lah. Tolong thumbnail kita untuk memudahkan urusan agama. Tolong ambil thumbnail kita untuk ilmu kita, tolong bersing-bersing ilmu. Ikut apa saja yang kita boleh bantu agama Allah melalui yang Allah beri nikmat kepada kita, bantu-bantu. Seperti mana kau burung ciok di zaman Nabi Ibrahim. Waktu mana Nabi Ibrahim tengah duk nak bakar di Namrud. Bunyi riwayat ada kata sebut dalam kisah Israiliyat. Seekor burung ciok pergi ambil air daripada daripada tasik mari nak jiruh. Jiruh api hok orang cari kayu api sultan negeri nak makan Nabi Ibrahim. Bek dengan paruh kecil burung ciok. Apa orang pakak suka selok, burung ciok tak gamak mu, tak mampu api dengan bak muncung mu tu. Katanya burung ciok, aku tak ada harap apa pun nak mampu, tapi aku nak kerja kau, nak tolong kau agama Allah. Walaupun sekadar mulut aku teluh air ni. Itu dah juga kita. Ni tak email tak buat perakak, tubiklah hoi. Apa kering tekak tak bila. Bila kata tak buat nak perakak tak email tak tubik ni. Lana ni tak tubik ni. Nak mesyuarat, ni bukan punya berapa nak mesyuarat. Mari pula dah ngok-ngek. Kena royak gini tak apalah, esok tak bila tubik nak bagi duit 2,000 orang. Tu kau. Tu. Kena royak gitu tu tak ada tu. Kalau hak duit, hak bagi, hak gapo beras tak usah duit lah. Deru-derai mari. Kalau hak nak minta tolong, nak minta gapo untuk urusan agama tu kau ngok bukan duk royak orang sini tu. Lain. Sini tasu dah. Duk royak atas lain. Duk royak atas lain. Ana lambat. Ini tengok. Nabi kita SAW. Batulah buat pelajaran bagi kita. Hikmah yang kedua malam ni, dengan rekah-rekah lah ni, ialah kita membersihkan jiwa kita, bersihkan hati. Dalil mana? Dalil pada malam tersebut belum pada Nabi kita nak naik burak, nak di dalam perjalanan ni, Nabi kita dibelah dada oleh malaikat. Buat tubik jantung, dan belah jantung buat tubik darah yang hitam. Apa tu? Kerana nak membersihkan. Dalam hati kita ada beberapa sifat yang tidak baik. Dalam kitab tasawuf panggil sifat mazmumah. Antaranya deki. Ni. Allah, deki. Ingat orang deki. Al-hasad ya'kulul hasanat. Nabi kata kama ta'kulun narul hatab. Orang deki makan habis segala amal. Maya ada maya nama kening licin. Puasa licin, zakat haji, umrah licin. Apa? Makan dia api deki. Nabi kita pada malam tersebut Allah perintah kepada malaikat suruh belah dada waktu tubik darah hitam, iaitu sifat tak baik. Antara sifat tak baik deki. Ini orang panggil nyakit masyarakat. Oh Allah, tak boleh orang beli gapo yak sinar-sinar mata. Beli mutu filando 2-3 hari. Oh nyahita tengok atas bawah. Sabuk geruk kita pun. Bukan sekadar atas hitam dok nampak kacing gigi. Tengok kita. Yalah dah tu. Jadi serabut geruk. Ingat taruh deki ni satu sifat yang sangat-sangat jahat. Lahana berasa deki. Deki ni ialah hati dia ada cita-cita nak win nikmat hak ada pada orang beriman, hilang, binasa, rosak, punah. Hati ada cita-cita. Balah ana cita-cita ginilah kalau orang beli kereta baru, balik baru berlagu dengan dia. Tu cita-cita dah tu, cita nak beli kereta balik. Nak beli rumah bakar. Kalau bini baru nak beli cerai. Dah tu. Tu hati ada cita-cita nak beli hilang nikmat pada orang beriman. Tu panggil deki. Satu lagi makna deki ialah sakit hati bila orang beriman dapat nikmat. Dia orang tak kira nikmat apa, nikmat harta, nikmat pangkat, nikmat apa saja pun.
Dia sakit hati. Dan ada cerita nak hilang nikmat tersebut. Ni panggil deki. Oh Allah. Habis amalan. Tapi kalau tiru tak panggil deki tiru. Kalau anak dah tiru, contoh gini. Kita umur kita ni seming je lah dulu, seming. Seming gitu, tak ada mozaik. Tiba-tiba bolehlah duit sikit, ada rezeki. Bila ada rezeki, gisang mozaik 15 kotak. Tepek mozaik depan layar, lepas tu pakai umur. Tepek mozaik. Ya kita, umur kita tepek mozaik duk klik, paulah kamat. Baru 2 hari ya gisang gak mozaik weh. Tepek hati. Kita tahu mana main tiru kita ni. Deki apa tu? Bukan deki tu, bagi niru. Duk 2 hari kita beli mutu. Pasal mutu yang habis tak hidup. Ada tak yang habis buat ni? Sampai hari tu dah tu mutu yang habis. Sampai start paling 4 kali 5 kali baru hidup. Honda Dream. Sampai hari tu. Lah ni mutu baru, mutu Swiss. Sung hidup dia ada. Mutu auto panggil. Beli mutu Filando. Duk 2 hari dia beli juga mutu Filando. Kita beli cat merah, dia pun beli cat merah. Kita tekuk mana dia ni? Minggu lepas kita beli, kita tepek mozaik, hati, kita beli mutu, ya mutu hati. Duk 2 minggu pula kita turun kansak. Pasal hujan turun piyah hati masuk. Mozaik baru saya agak, turun kansak sikit. Akhirnya tiru juga, bubuh kansak hati. Kita tahu, deki cerak. Pasal 3 kali dia turun ku. Kalau sekali boleh jadi betul lah. Ni 3 kali turun ni. Dengan mozaik, dengan mutu, dengan turun kansak. Deki tu. Tu orang tak panggil deki. Orang panggil niru itu. Tak panggil deki. Deki ni dalam hati ni. Cita nak hilang nikmat, cita nak binasa, sakit hati orang dapat nikmat. Ini membinasakan segala pahala-pahala amalan. Bangun-bangun di pada masyarakat, duk tunggu congok, dapat ni meh. Malaikat tanya, duk tunggu nama? Duk tunggu ke apa mana ni? Ni lah duk tunggu pahala lah. Mana pahala hamba? Hamba di dunia hari tu maya hak mau. Maya bukan maya biasa, maya lembong. Kali hamba dengan Tok Imeh. Laki Tok Imeh tu. Tok Imeh kata Allahu Akbar. Kita pun Allahu Akbar. Dia hamba takbir pertama, takbir ula. Kadang-kadang dek kita dulu. Pasal Tok Imeh waswah. Tok Imeh tu kita Allah dah kita dulu. Nak royak kemahnya ibadat dia. Tapi oleh kerana ada nyakit deki, licin. Malaikat tu tak ada palong. Dah mana ada malaikat? Deki pun di dunia itu. Oleh orang boleh gapo. Orang beli mutu baru, deki. Orang beli kereta baru, deki. Orang 3 hari makan, orang beli enjin perahu baru pun, deki juga. Orang ni beli tali tangan baru, hitam mata jeling balik. Asal pergi makan puluk kali ke? Dulu puluk nikah makan dulu nikah. Dia makan puluk kali, naik kereta tu kali, siapa ada enu tegak. Tak ada apa, perhati sama dia. Perhati. Lama bunyi kerang, dia perhati ke dah. Bunyi kerang, dia tangan ke. Dia perhati jeling. Tengok, oh, 2 kau, dia kata 2 kau berat. Perhati, wik cang lah hati. Dia kata, jeluk, aku kenal lah. Dia kata, jeluk. Dia kata, tali tangan, jeluk. Bahasa suka. Jeluk, aku tahu. Jeluk tu. Bawa tengok kali lagi. Bukan jeluk tu, nampak ada dausau. Dia perhati kena. Dia kata, dausau ni hotel ni. Bik mana duit tu? Dia ucap. Bik mana duit tu? Aku rasa apa je bik duit anak je dah. Anak dia jual daun ketung. Bahasa su. Ya ucap dia kata bina. Tu kan. Apa boleh jadi gitu? Nyakit deki ada dah hati. Tak ada pahala dah. Licing. Oh, licing. Bangun-bangun di pada macam menengung lah. Malaikat kata, no way man. Malaikat kecil asal putih. Ada pahala. Ada pahala maya, pahala puasa, pahala haji, pahala zakat, pahala sedekah, pahala tahajud malam, maya pun puasa senang kami. Licing. Pasal ada nyakit. Habis itulah, siapa dia nak perubat nyakit ni 2 tempat ya. Pilih nak perubat mana. Di dunia dan di akhirat. Nyakit apa? Nyakit deki yang kita sebut. Sebenarnya nyakit hati bukan deki. Lain pada deki, deku, marah, nyomong, uju, ria, semua ni nyakit hati lah kau ni. Tempat perubat dia 2 tempat. Pilih nak perubat mana. Di dunia ni ada tempat kita nak perubat nyakit ni, dan di akhirat. Di dunia ni nak perubat mana? Di masjid, kalau ada orang ngajar di masjid.
Di rumah orang, sekiranya kalau orang jepuk pergi ngajar rumah dia, mari ngajar rumah kita dah, ramai-ramai. Saya duduk dek nu di Padang Besar, ada satu orang ni, dia rumah dia luas sikit. Dan dia mewah lah sikit. Hati borah sikit dan hati baik. Setiap malam Khamis saya pergi baca rumah dia. Orang tinah aja lah, tak ada orang atas. Ambo ni kena duduk lek tabir. Jadi tak nampak lah orang ngaji. Ada-ada duduk nyangai boleh-boleh baca kitab pasal orang tak nampak kita. Wak rok. Orang tinah aja lebih kurang 20 orang, 30 orang, ada 40 orang atik dalam rumah dia. Kita pun sama lah, hang mana mewah-mewah rumah-rumah luas. Takut-takut orang tak ada tempat nak belajar mengaji, buka rumah kita. Boleh follow. Rumah kita barakat, dia mau mari duk mengaji dalam untuk guru mari rumah kita, ustaz mari ngajar dalam rumah kita. We ada gitu. Inilah tempat nak membersih, tempat nak perubat penyakit hati. Penyakit dekuk nyombong hak ni. Penyakit deki hak ni tu. Iaitu tempat-tempat belajar. Ngaji kitab-kitab berkena dengan sifat-sifat mazmumah, sifat hati. Ngaji kitab penawar bagi hati supaya kita tahu perasaan lagu ni, perasaan gapo dan molek ke comel ke tak molek. Pas cara baiki, cara perubat lagu mana. Ngaji belajar. Baru boleh kita tahu. Dan Muhammad selama kening tak bisa duk mendengar, tak bisa duk mengaji, tak bisa duk belajar. Perasaan itu dah ada selama dah, tapi kita tak rasa kata itu kesilapan, kesalahan dan dosa. Tak rasa. Bila kita dengar, rupa-rupa selama kening aku dalam deraka. Aku dalam dosa deki kat orang aku. Baru tahu. Bila baru tahu kita boleh perubat, kena jalan. Ni orang panggil cara perubat, tempat perubat di dunia ialah majlis-majlis ilmu. Atau kita tak saya perubat di dunia, nak perubat di akhirat. Perubat di akhirat hak tempat berapi tu. Kerana orang nak masuk syurga ni kena bersih dulu. Syurga ni tempat bersih, tempat comel, penuh dengan nikmat. Nak masuk dengan polok dosa, tak boleh. Kena bersih dulu. Tiba-tiba orang ni bangkit di padang mahsyar penuh dengan dosa, polok dengan dosa. Tak boleh masuk syurga halu, kena basuh dulu. Cara nak basuh dosa di padang mahsyar ialah basuh dalam neraka. Nauzubillah. Wal'iyadzubillahi min zalika. Masuk dalam neraka katak pagi petang siang malam supaya tubik habis karakter dosa. Kalau dia mati dalam iman, ada lagi peluang untuk masuk syurga. Kalau mati tanpa iman, nauzubillah, tak temu syurga pak bila. Berpanjangan di dalam neraka. Khalidina fiha abada. Allahu Rabbi. Inilah nak ayat pentingnya. Nabi isyarat dah, Allah isyarat dah pada malam tersebut. Hikmah yang kedua iaitu bersih hati. Belum pada nak turun jalan ni, Nabi kita naik barak, bersih. Bersihkanlah hati kita. Gila, demikianlah kita di dunia ni bersih hati. Belum nak menuju pergi ke akhirat. Pergi dengan polok hati tu ke Allah, tak tahulah di sana. Karak penuh dengan dosa. Kan ditanyakan di soal. Dan hikmah yang ketiganya kita ambil malam dengan secara reka-reka. Perjalanan Nabi kita SAW pada malam tersebut, perjalanan daripada masjid ke masjid. Perasa tak Tuhan firman, subhanallazi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid. Apa maksud? Maksud hidup kita jangan jauh daripada masjid. Jangan jauhlah ayah, terutama kali ayah, abang-abang, adik muda-muda weh, jangan jauh dari masjid. Hidup kita ada kalai. We ada kalai, tempat kita cigah. Tak ada zuhur asar. Sibuk asar mengorek. Tak ada juga mengorek isya. Subuh kita tak ada harapan. Mana? Habis tu ayat 3-4 ni lah. Tak ada zuhur asar, tak ada asar ngorek, tak ada ngorek isya. Subuh apa lah tu? Kau kira tu. Pasal berat kita subuh tak? Panas dia sejuk lah, ya segar lah, ya berapa tu. Payah jagalah tak? We ada hidup kita dalam 24 jam 5 kali sehari. Ada muka kita mari masjid. Kerana masjid ni akan jadi saksi. Tangga setiap butong, tiang setiap butong, dan tabir ke apa nama, ia akan jadi saksi. Kalulah benda baik, orang panggil saksi bagi. Dia ni mari nak masjid ni. Kucing dia. Biar kata, tiang sijik kata. Tangga sijik atau jak semua atas aku. Mari nak waktu. Dia jadi saksi bagi. Itu dia. Ni Allahu Rabbi duduk dalam kampung, terimeh tak kenal. Dia mau tanya nama, gapo terimeh kampungmu? Nak jawab tak boleh. Duk nenggung 2-3 kali, klik mata.
Dah nama Tok Imeh tak tak ingat nama Tok Imeh mu. Kalau dia kata tak ingat juga nama Tok Imeh. Pasal tak silap ya teh Tok Imeh. Dia kata ya teh Tok Imeh. Tok Imeh kampung mana tak tahulah tinu. Ya tadi Tok Imeh kampung ku ya teh aku cakap tu ya teh. Ke mana ada Tok Imeh kampung mana dah tinu. Ya teh belaka dia nak lepas tu. Mana bila mana tak boleh nak jawab kata nak nama Tok Imeh kampung kita gapo arti kata tak pernah pergi datang masjid. Mari masjid. Allah isyarat dah hikmat malam yang apa ni hikmat yang ketiga malam ni ialah hidup kita jangan jauh daripada masjid. Khairul buq'ah fil ardi masajiduha. Sebaik-baik tempat di bumi ni masjid. Jangan jauh. Nabi jalan malam tu dari masjid ke masjid, isyarat kepada kita jangan jauh daripada masjid. Marilah. Jangan pergi tapam minggu sekali mari masjid mau. Sibuk sarang mana juga. Yalah kita faham kata kerja cari modal cari duit bitih faham bukan tak seri kerja. Setelah daripada apa? Setelah daripada kita qudiyatis salah kata Tuhan kata. Fa iza qudiyatis salah bila mana kamu tunai dah fardu sembahyang fantashiru fil ard. Ilah cari. Ada masalah. Bukan tu jangan kerja, jangan cari harta, jangan cari duit. Dah. Ada pun Tuhan larang, Nabi pun suruh cari. Kalau kita nak hidup di dunia sama tago kena ada bekal, kena ada makan, kena ada pakai. Ana wabtaghi fi ma ataaqa Allah ad-darul akhirah. Mencarilah apa yang kedatangan kepada atasmu untuk kamu nak jalan di negeri akhirat. Tapi ingat wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa sekarang mu berada di dunia. Bila ada di dunia kena ada makan ni, ada bekal, ada pakai, ada rumah tangga. Ada mutuh kata nak beli selipar butuh 2-3 hari dah kena pakai agak modal dunia. Carilah juganya. Hak masalahnya cari dunia pagi petang siang malam siapa tinggal kampung, tinggal bini, tinggal anak pak Malaysia kata pino. Tapi tak ada nak semaya, tak ada nak Jumaat, tak ada nak bekal akhirat. Situ silap kita. Allah Rabbi inilah sebagaimana pemikiran muhasabah untuk kita masing-masing. InsyaAllah kita akan ada lagi satu majlis ceramah dengan bersama dengan Dr. Ibrahim Yanja bersangkut paut dengan berita-berita dah berkenaan dengan saudara kita yang berada di Palestin. Macam-macam lagi dia mau buat nyanyi Allahu Rabbi Jadi hamba pun puasa pada dah. Lebih kurang bersama. Sejarah lebih kurang tak ada. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjang lagi usia untuk kita ni sihat wal afiah dan Allah bagi murah rezeki insya-Allah dan Allah menjadikan asbab malam ni kita boleh bersama barakah dalam hidup, dapat rahmat nikmat dan benda yang baik-baik lebih lagi daripada Allah kita nak redanya insya-Allah. Jadi malam ni hamba tak panjang lagi kali tak lanjut lagi perkataan. Memohon maaf banyak-banyak sekiranya di dalam ceramah saya lebih kurang sejak saat ni ada perkataan terkasar. Minta maaf lah hamba ni banyak lagi kekurangan di segi adabnya, akhlaknya, ilmunya banyak kurang bila mana ada perkataan yang menyebabkan kita deguh perasaan saat ni dalam sejak lebih kurang minta maaf makcik-makcik sekiranya ada benda-benda tak baik jangan terasa hatilah hamba ni royak tu banyak lagi kekurangan. Lalu tu ambil setakat ni saja akhir kala dengan lafaz yang beliau wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran jazilan, terima kasih kepada guru kita yang mana mengambil ibrah pengajaran daripada lagu yang istirahat dan